Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in. Salatan wa salaman ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah hari ini Allah izinkan kita untuk berada dalam masjid ini, walaupun mungkin dengan sedikit kesukaran, adanya pembaikan sana sini. Yakinlah pembaikan masa sekarang ni untuk keselesaan masa hadapan. Susah sikit tu biasalah, tak ada benda yang senang. Nak senang masuk syurga, insya-Allah semua senang. Selagi mana kita hidup atas muka bumi, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian saya hari ni datang relax sebab waktu Zuhur masuk lewat, so keluar pejabat macam biasa. Tapi lepas habis Jumaat saya kena pecut cepat-cepat masuk pejabat. Sebab apa? Sekarang ujian waktu masuk lewat. Ujian masuk awal lain pula ujian dia. Maka begitulah kehidupan kita di atas muka bumi ini. Allah jadikan segala-galanya untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala jadikan ia untuk Allah Ta'ala uji. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik reaction dia terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak. Tak kala mana kita diuji dengan susah, boleh tak naik atas cari toilet contoh. Kan? Contoh tuan-tuan, benda-benda simple yang kadang-kadang kita lupa, itulah ujian Allah. Kita komplain banyak, tapi sekali-sekala mungkin itu pahala besar dia. Kita komplain parking payah, kita lupa jalan jauh tu pahala banyak. Kan Nabi kata siapa-siapa yang berwuduk kemudian dia pergi ke masjid, setiap langkah dia akan hapus satu dosa, tambah satu pahala, naik satu darjat. Kan banyak pahala, betul. Kalau yang naik kereta pun banyak juga pahala dia, tapi susah dia sikit sebab aircon kan. Parking pun dekat, alhamdulillah. Yang parking jauh, maka itulah ujiannya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita tuan-tuan sekalian. Maka begitulah sunnatullah, bila mana kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita. Baik, tu mukadimah je lah kan, tengok semacam kan. Okey, tuan-tuan, biasalah keadaan macam ni. Baik, saya nak sambung. Kalau tuan-tuan yang perasan, pada satu subuh saya dah cerita kenapa ataupun aspek apa yang kita nak ikut Nabi SAW ini. Sebab dalam kehidupan kita kadang-kadang kita tercari-cari the best example to lead us. Kadang-kadang kita ambil contoh-contoh yang lain. Saya tak nafikan contoh-contoh yang ada itu baik, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang terbaik. Maka kalau tak dapat ikut 100% pun, dapat ikut sebanyak mana yang kita mampu, maka itulah yang terbaik untuk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dari satu aspek bagaimana Nabi ini memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, manusia ni kadang-kadang bila diberikan suatu jaminan, dia akan relax sebab dah ada jaminan. Contoh, orang dia tahu bulan 3 ni nak pencen, maka bulan 2 ni dia dah start dah kira cuti berapa hari yang dia tinggal. Sebab saya ni penjawat awam kan, so tahulah bab cuti sikit-sikit ni kan, so dia tahu cuti, so sampai tu peringkat dia akan relax, kerja pun dia akan slow down. Tak, sebab nak pencen. Tuan-tuan, kalau contoh kita dah memang dapat tiket untuk pergi ke sesuatu tempat, sebagai contoh waktu PKP dapat tiket masuk masjid, oh mahal loh, tiket paling mahal adalah tiket masuk masjid dulu. Dengan aku kena bergayut tepi pagar tak dapat masuk masjid. Tuan-tuan, bila kita dapat tiket, biasa kita akan relax. Dah dapat tiket. Saya ingat waktu PKP tahun 2021-2020, saya lupa dah. Saya dapatlah tiket semayang raya dekat masjid negara, sebab ustaz kan dia bagilah syafaat sikit. Okey, semayang hari raya Aidul Adha tak silap saya.
Saya pergi awal, pukul 7 saya bergerak dari rumah dah. Okay, sampai Masjid Negara, saya ingat sayalah yang paling awal. Sampai-sampai saya duduk di saf yang kelima. Tanya Imam Masjid Negara, Nur, yang duduk daripada subuh tak bangun-bangun. Maka pengajaran dia apa? Kadang-kadang kita ni bila diberi suatu jaminan, kita akan jadi leka. Apa jaminan Allah terhadap Nabi? Allah jamin Nabi itu tanpa dosa. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa Nabi, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi itu tak ada. Kalau ada, andai ada pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampunkan. Tapi kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthara min 70 marratan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku ni sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku nak kembali kepada Allah lebih daripada 70 kali sehari. Itu yang tak ada dosa. Agak-agak kalau kita ni dapat surat, kepala surat syurga contohlah, nak bawa something yang exaggerate sikit, dapat kepala surat syurga, confirm ahli syurga. Saya rasa tak datang masjid dah, ngaku tak datang masjid lagi ni, ahli syurga dah. Tapi kita lihat bagaimana Nabi SAW, walaupun baginda itu maksum, terpelihara daripada sebarang kesalahan, dan andai ada silap pun, dosa itu pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni dosa lampau banyak, our past, history kita tu jenuh nak delete. Jenuh klik nak delete. Kalau boleh delete. Tapi kadang-kadang tak terdelete dosa-dosa lampau. Ada orang tanya, Ustaz, saya ni dah 10 tahun tinggal puasa, nak qada macam mana? Saya kata, qada lah banyak mana yang tinggal. Dia tanya kita pula, banyak macam mana? Banyak mana Ustaz nak kira? Mana aku tahu kau tinggal banyak mana? Tuan-tuan, sampai kepada tu kadang-kadang dosa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila mana kita lihat Nabi melakukan demikian, ianya mengajar kita apa? Kita yang banyak dosa ni lagi banyaklah kena buat. Jangan lepas mayang malas sangat nak istighfar 3 kali tu. Sesibuk mana ada urusan, betul. Hari Jumaat ada urusan, semua orang ada urusan. Saya seru orang yang ada urusan hari Jumaat, terutama yang ganggu parking orang lain. Habis salam bangun. Ini dah habis salam dia duduk semayang semayang sunat ba'diyah Jumaat tu 4 rakaat. Kawan yang tunggulah kereta tu lama dah, dia dah ada meeting 2.45. Keutamaan dia apa? Keutamaan dia keluar dulu. Sebab solat sunat boleh buat kat rumah. Nah, itu ujian tu. Nak sampai rumah nak buat solat sunat tu yang payah tu, Ustaz, kan. Kat masjid je lain sikit perasaan dia. Tak percaya kan, cuba tengok qabliyah. Oh, pakat buat sebab malu. Tak bangun qabliyah tu kan, dia punya perasaan tebal muka tu, Allah Ta'ala dia yang tahu. Tapi dia tak pernah nak malu juga, sebab pakat-pakat bangun belah kedah, so tak semayang pun tak nampak. Tapi tuan-tuan, nak tunjukkan kita ni kadang-kadang bila ada urusan, kita banyak dosa dengan Allah, maka kita perlu buat. Ada masa lepas salat istighfar, tak sempat istighfar waktu duduk, waktu berjalan istighfar, tidak menjadi masalah. Pada saya, orang Malaysia ni Allah Ta'ala kurniakan masa atas kenderaan tu banyak. Masa kenderaan kan banyak, tuan-tuan. Pagi confirm pergi kerja setengah jam on the road. Kita layan apa? Lagu kan. Kita layan pagi di era Hot FM, Klasik FM. Lupa nak ibadat, padahal zikir je. Nampak tak? So Nabi ajar kita apa dia? Walaupun baginda tak ada dosa, tapi baginda ajar untuk beristighfar lebih banyak daripada 70 kali. So KPI kita, make sure more than 70 per day. Oi, ni KPI kerja bukan main nak capai kan, dengan presentation gitu gini. KPI ibadat kena buat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bila mana Aisyah menggambarkan ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana yaqum min al-laili hatta tafattara atau tatashaqqaq qadamahu. Nabi ni bangun untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam sampai pecah-pecah tumit kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kaki kita kematu pasal apa? Jawab sendiri. Kaki kita pecah pasal apa? Jawab sendiri. Jangan tunjuk orang, malu. Saya pun malu nak jawab. Nah, kita ada jam kan, apa jam canggih lah kan. Apple Watch ada, kita ada gitu gini, Garmin tak. Kita ada pace larian. Kan orang taman tu suka naik basikal kan. Ada pace lariannya gitu gini. Kita pecah kaki pasal apa? Bukan tak boleh, silakan tuan-tuan nak panjat Kiara Trail, it's good. Tapi kita bandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, lima tasna' hadha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Aisyah panggil suami dia, ya, walaupun suami tapi sebab seorang Nabi, Aisyah panggil dengan ya Rasulullah. Bapa buat gitunya, kata Kelantan tak, pasal apa buat macam tu? Susah diri. Dah senang, dah pencin. Buat apa dah susah-susah dah. Kan relax sudah dah. Orang pencin pergi vacation, tak payah fikir-fikir pasal masyarakat ni, sakit kepala. Apa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah sambung, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Engkau ya Rasulullah, dosa past pun diampunkan, your future punya dosa pun ampun. Kita past punya dosa tu maybe lah kena ampun kalau sempat taubat. Masalah ada future dosa ataupun dosa now, itu yang kadang-kadang lupa. Rasa-rasa macam tak buat dosa, hakikatnya buat dosa. Banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah tanya apa buat? Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala ahabbu an akuna 'abdan syakura. Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Rakan-rakan sekalian, abang-abang, adik-adik, ayah-ayah sekalian, kita ibadat kepada Allah untuk apa? Ada orang tanya, Ustaz, kalau semayang tahajud tiap-tiap malam ni rezeki murah. Kalau semayang duha 12 rakaat hari-hari, agak-agak saya dapat ke the first million in my business. Nabi salat pasal apa? Nabi salat sebagai manifestasi kesyukuran. Sebab Allah Ta'ala bagi nikmat kepada Nabi ni banyak. Maka kita kena betulkan. Satu, betulkan dari sudut keutamaan kita ialah untuk tunduk beribadah kepada Allah. Kedua, keutamaan niat kita ialah lillahi ta'ala, bukan untuk habuan duniawi semata-mata. Sebab tu ada orang yang bila dia buat ibadat kerana habuan duniawi, solat duha hari-hari 12, tiba-tiba meniaga lingkup, akhirnya dia marah Tuhan. Saya semayang duha 12 Ustaz, menuju subuh tak 4 je dia kata. Tapi akhirnya apa jadi? Sebab intention dia bukan lillahi ta'ala. Intention dia bukan sebagai manifestasi kesyukuran kepada Allah. Dia buat sesuatu itu hanya untuk kepentingan duniawi semata-mata. Nabi melahirkan kesyukuran atas apa? Atas segala yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita, kepada baginda. Dan ada riwayat daripada Ubaid bin Umair, bila mana dia tanya pada Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis-hadis bab ibadat Nabi yang kita panggil sebagai ibadat sunat ni banyak diriwayatkan oleh para ummahatul mukminin. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak solat sunat dekat rumah. Kita banyak solat sunat dekat masjid. Termasuk aku tu kan. Sebab tu saya kata sekali-sekala kita uji diri kita. Balik semayang isyak isyak malam ni, habis je imam baca doa, salam, balik rumah try ba'diyah isyak. Cabaran dia kan, dah duduk atas sofa tu kan, buka pula telefon, tengok WhatsApp masuk, tengok TikTok pula. Sudahlah. Cuba saya, ini ujian untuk diri, untuk saya juga kan. Cuba tahun ni satu malam kita salat tarawih dekat rumah. Cuba
kan. Hari-hari awal jangan datang masjid takwa ni, hari-hari awal ni penuh ni kan. Muka depan, yang depan-depan ni mesti nak duduk belakang ni. Tak apa, hari awal-awal kita relax main kat rumah sama dengan anak-anak isteri kita. Akhir-akhir baru main. Sebab tu baru nak tengok. So kata sahabat ini, kata Ubaid kepada Aisyah, akhbirna bi'ajabi syai'in ra'aituhu fi Rasulillah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khabar Zaid, dia kata, bagi tahu sekejap apa yang rasa-rasa the most, benda yang paling rare Nabi buat. Istilah rare lah, ajaib kan, orang kata pelik pula kan, sebab dia banyak kritik ustaz ni guna istilah Arab. Aku hari ni guna banyak istilah canggih sikit kan, benda-benda rare yang Nabi buat. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, Aisyah mula-mula diam, nak cari benda rare, benda pula lah baginda buat. Kemudian Aisyah kata apa? Lamma kana lailatun minal layali, bila malam, waktu Nabi berada di rumah Aisyah, sebab Nabi akan ada giliran di rumah isteri-isteri Nabi. So Aisyah beritahu malam yang dekat rumah dia lah, rumah orang lain dia tak tahu kan, CCTV tak ada. Kata Nabi, ya Aisyah dharini ata'abbadul lailata li rabbi. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa mudah, ayang, boleh tak lepaskan abang kejap nak beribadat? Segitu. Aisyah muda, belasan tahun, cemburunya kuat. Suami kat sebelah tiba-tiba nak bangun, abang relax lah. So Nabi seolah-olah minta, boleh tak excuse kejap je, abang nak ibadat kejap. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala? Dia kata, wallahi inni la ahabbu qurbak. Saya ni kan bang, kalau boleh nak lah bang dekat dengan saya. Macam itulah jawapan dia lebih kurang. Tapi dia kata apa? Wa ahabbu masirraka. Tapi aku lebih suka anda engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh isteri yang salihah. Suami bangun semayang malam tu dia tak bising kan, ini mana pergi orang tu. Dah dia semayang, cuma kadang-kadang dia lah bilik ghurfah ataupun hujrah Nabi tu bukannya besar sangat pun, kecil. Ada kala Nabi nak sujud, Nabi terpaksa alihkan kaki Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bila dah habis sujud, kaki Aisyah tu balik kat tempat asal dia. So kita jangan semayang jauh sangat kan, semayang tepi katil juga, jangan semayang seolah dia macam mayat. Sudah terkejut orang tua tu kerang, aku belum mati lagi bang, kau semayang depan aku. So tuan-tuan, dalam keadaan ini disebut oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, faqama fatatahhara thumma qama yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian baginda bersalat. Falam yazal yabki hatta balla hajrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sampai ke peringkat basah pipinya. Kita ni menangis pasal apa agak-agak. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sampailah janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam basah. Janggut Nabi tu bukan macam saya janggut cupoi kan, orang Perak kata cupoi lah, genggam tak boleh. Janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh genggam. Bayangkan banyaknya, boleh basah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis waktu malam sampai lantai rumah pun ada kesan air mata baginda. Allahu akbar. Tuan-tuan, bila last kita menangis kerana Allah? Kita jawab dengan diri kita, bila last kita menangis kerana Allah? Kita mungkin menangis selipar kita hilang kan. Kita menangis sebab kereta kita Azia baru keluar, tiba-tiba ada mamat Grab pergi cium, nangis. Saya sebut tu sebab saya terkenang, saya pernah kena macam tu. Cerita dah sikit kan, sebulan beli kereta Wajah tahun 2006. Nak bawa balik kampung, plastik seat tak buka lagi sebab nak tunjuk kat mak saya. Anak bongsu nak beli kereta kan. Sampai kat pusat bandar Damansara, kereta saya kena cium belakang. Tum. Sebagai anak muda yang waktu tu umur 27 tahun kan, cucu cicit Datuk Maharaja Lele
keluar kereta, tengok Amoy pula yang hentam kereta aku. Lagi aku mengamuk, saya marah dia. Saya kata, awak tak nampak kan? Saya sebut, kereta saya baru sebulan boleh, kemek dah, bonet belakang naik. Menangis dia, kena marah kan. Dia kata, abang baru sebulan beli, saya seminggu beli. Insaf saya sampai hari ni, kereta saya boleh bergerak, kereta dia radiator pecah. Tuan, lepas pada kejadian tu kereta saya kena langgar ke siapa ke, saya senyum, itu ujian Allah. Tuan, kadang-kadang kita menangis kerana benda tu. Bila kita last menangis kerana Allah? Itu soalan saya. Maka bila mana Nabi menangis sampai sedemikian, kata Aisyah, faja'a Bilalun, Bilal datang, Bilal azan. Okay, bila mana aku lihat Nabi SAW nangis, aku tanya, lima tabki ya Rasulullah, nangis pasal apa? Allah Ta'ala dah ampunkan, nak apa? Kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakura. Sekali lagi dia menjawab dengan jawapan yang sama, tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Laqad nuzilat alayya al-lailata ayatun. Kata Nabi, pada malam ini turun pada aku satu ayat, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Nabi kata, celakalah orang yang baca ayat ini tapi tak ambil pengajaran pada ayat ini. Ayat apa tuan-tuan? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Nabi kata, celaka orang yang baca ayat ini, tahu makna dia, tak ambil pengajaran. Apa dia? Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, saling pertukaran antara siang dan malam. Apa kata Allah? Ada tanda-tanda, ada signage tentang apa? Tentang kebesaran Allah. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang ada akal. Siapa dia orang ada akal ni? Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang senantiasa sebut, ingat Allah. Bila? Qiyaman, waktu dia berdiri, ingat Allah. Ini beratur beli tiket bola lama kan, ingat Allah. Marah kan? Esok bazar Ramadan kan, sebenarnya Syaban esok bazar Ramadan TTDI. Siapa tak kenal bazar Ramadan TTDI kan? Hampa beratur beli popeng azum kan, macam-macam lah. Bukan aku tak tahu bazar Ramadan Taman Tun kan, macam-macam ada kan. Murtabak itu, masalahnya Ramadan ni kuih tak pernah keluar, dia keluar tu tak syok. Time Ramadan tak nak pula, dia niaga akok, jenuh cari akok, tak jumpa kan. Ramadan baru jumpa. Contoh tuan-tuan, Qiyaman, waktu berdiri, ambil nombor, tunggu giliran. Kenapa tak nak zikir, ingat Allah? Wa qu'udan, waktu duduk, bagus. Syarikat bas kita kan, mahu tidur kan, kita letih memandu, naiklah bas. Saya kata okey, tak boleh tidur dalam bas, tapi why not dalam bas duduk dan diam tu zikir. Wa ala junubihim, waktu tengah baring-baring, lepak-lepak kan, atas kursi kan gini, relax kan, Cleopatra chair kan. Allah Ta'ala kata, wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka fikir tentang kejadian langit dan bumi. Seraya mereka berkata apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadha batila, engkau tidak ciptakan benda ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Faqina azaban nar. Tuan-tuan, kita duk tengok macam-macam fenomena. Gempa bumi, kita tengok hujan, 2 hari tak hujan dah. Sebelum ni hujan selebat-lebat je Taman Tun. Takkan nak tunjuk gempa bumi baru nak kenang Allah? Ada orang tengok awan bentuk Allah baru nak yakin Allah. Selama hari ni awan tu bukan ciptaan Allah ke? Saya ingat zaman saya duduk asrama, ada 40 objek kat langit. Oh bagus, oh hebat Allah. Habis selama hari ni tak hebat lah. Sebab Nabi kata, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar anha, celaka bagi orang yang baca ayat ini tapi tak ambil pengajaran.
Dan kata ulama, bulan Ramadan terutamanya Nabi antara orang yang lipat gandakan amal ibadah. Nabi banyak bersedekah, Nabi banyak buat baik. Kita Ramadan agak-agak makin bermarah kot. Terutama petang kan, nak balik dah berbuka tu kan, semua orang berpusu-pusu. Rasa-rasa waktu itulah paling hilang pahala puasa kita kan. Nabi SAW banyak baca Quran, dan disebut Nabi SAW bila bab puasa ni, puasa sunat, ada masa sahabat-sahabat tengok macam baginda tak nak buka-buka ke mana, ada hari yang puasa sungguh. Tapi ada masa baginda puasa macam sahabat tengok, tak puasa ke kan. Kita puasa tulis kat status puasa kan, kita lah kan, hari ni puasa kan. Kalau tak puasa pun dia tulis selamat berbuka puasa dengan harapan orang tahu dia buka puasa. Kita tu kan termasuk bercakap lah. Tuan-tuan, begitulah ibadat Nabi SAW. Dan dibayangkan bagaimana Nabi ini, Nabi berpuasa penuh Ramadan. Bulan paling banyak baginda puasa Syaban ni, the next month 2-3 hari lagi Syaban dah. Nabi banyak puasa pada bulan Syaban. Ni bab fiqh nanti kita suruh Ustaz Laila bincang. Dan bila mana hari-hari biasa baginda jarang tinggalkan puasa Isnin dan juga Khamis. So azam buat, semalam dah lepas, okey, Isnin depan buat. Kemudian disebut bila mana Nabi SAW baca Quran. Bab Quran ni betul lah, kadang-kadang kita ni bila khatam terus sampai sudah tak berpegang-pegang dah. Kita kan budaya Melayu, yang lelaki kalau nak sunat khatam, lepas tu tak jumpa Quran dah. Dulu-dululah yang perempuan nak time nak nikah khatam. Dan ni ada ke? Tak ada dah aku rasa kan. Lepas tu jumpa Quran pula bila? Sorry to say kan, Quran kita banyak, siapa sentuh? Sekarang ni Quran depan skrin kita, dalam genggaman tangan kita Quran. Berapa kali kita baca? Quran dalam genggaman. Dulu mungkin saya ingat, dulu rumah saya ada satu je Quran, saya kongsi, saya, kakak saya, abang kongsi untuk baca dengan anak arwah nenek. Hari ni setiap orang ada aplikasi Quran dalam telefon masing-masing. Berapa kali baca? Jenuh nak jawab kita depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Kemudian dikatakan bila mana Nabi baca tartil, Nabi tak gopoh-gapah nak baca. Setiap kali nak baca Nabi akan isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kadang-kadang Nabi baca Allahumma inni a'udzubika minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nabi minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ibadat, Nabi akan ajak orang untuk buat ibadat persis macam baginda. Sebab tu siapa-siapa yang kaji hadis tentang ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadat Nabi malam tak banyak dari sudut kuantiti. Nabi SAW salat malam qiyamul lail Nabi 11 ke 13 rakaat. Riwayat setengah menyebut waktu awal-awal zaman-zaman muda sikit Nabi salat 13 rakaat. Tapi bila beransur makin tua, dia manusia, Nabi akan salat 11 rakaat saja sebab tak larat, faktor usia macam-macam. Tapi bayangkan salat malam Nabi tak macam kita. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, satu malam aku ikut Nabi solat. Rakaat pertama baginda baca Al-Fatihah, dan tak ada orang baca Fatihah sebaik baginda baca. Kita baca Fatihah satu lapas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baginda menyambung dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah 3 juzuk lebih bang. Kata dia, aku ingat Nabi nak turun sujud, sambung Ali Imran 200 ayat. So 483 ayat satu rakaat.
Kita sekali-sekala imam baca sajadah satu rakaat, kan, bacain satu rakaat, aku rasa bising satu alam. Sekali-sekala, sekarang jangan buat, kan, imam jangan buat sekarang subuh lambat, melompat aku lepas subuh nak pergi kerja. Tapi tuan-tuan tengok, dia kata Ibn Abbas, waktu tu Nabi rukuk Nabi tu hampir sama panjang dengan qiyam Nabi SAW. Tapi Nabi buat seorang. Sebab tu dalam ibadat kita, ada ibadat kena buat seorang-seorang, ada ibadat kena buat dengan geng. Macam mana Ustaz? Salat sunat buat seorang-seorang. Sebab kita ada tendensi untuk riak sikit bila salat sunat ni. Tak percaya, cuba tengok Ramadan gerak, check in Melaka masjid, dan tarawih. Tapi salat berjemaah kena geng. Betul? So kena pilih. Ada ibadat yang kena buat secara berjemaah, ramai-ramai. Solat berjemaah fardu datang. Solat sunat banyakkan di rumah. Ada pemberian yang kena tunjuk dekat orang, ada pemberian kena simpan. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai kiri pun tak tahu apa yang kanan bagi. Apa dia? Zakat kena tunjuk, kena bagi pada amil, kena bagi pada asnaf. Sedekah jangan tunjuk. Ini dan sedekah subuh, dan Allah. Ya? Nampak? Zikir senyap cukup. Orang kata dia ni tidur. Bukan tidur, zikir. Ada orang kemain tasbih dekat tangan, dekat tengkuk, zikir dah. Kan, lah ni tasbih jari, canggih ni tasbih kat jari kan, macam cincin kan, tak. Sebab tu dalam ibadat kena bahagi kan. Ada ibadat yang kena sorang-sorang dengan Allah, simpan. Sedekah simpan, biar Allah Ta'ala dia yang tahu. Ada satu cerita, sempat lagi kot, ada 8 minit tentang cicit atau sujud cicit Nabi SAW. Ali Zainal Abidin nama dia. Dia ni bagi bantuan kepada orang Madinah dalam keadaan orang Madinah tak tahu, sehinggalah dia meninggal baru tahu. Apa yang dia buat? Dia buat ialah dengan dia meletakkan bantuan sedekah di rumah-rumah orang susah di Madinah pada waktu malam hari. Tak ada live TikTok bagi bantuan. Kita live TikTok bagi bantuan. Bagaimana orang tahu yang dia yang bagi? Bila mana dia meninggal dunia, bantuan tu dah tak ada lagi. Kita ni kadang-kadang tengok orang sebelah bagi sikit, rasa sikit je orang sebelah kan. Sebab tu Nabi mengajar dalam beribadat, panduan yang paling baik adalah mempertahankan kualiti ibadat. Kualiti. Saya sebut dalam contoh bab sedekah. Sebab tu saya suka sebut dalam sedekah ni bukan biar sikit tapi ikhlas. Kalau boleh biar banyak dan ikhlas. Sampai bila nak mempertahankan biar sikit tapi ikhlas? Dulu mungkinlah saya DG41 kan, grade 41, pegawai 41, okey lah bagi RM10. Dah grade 52 nak bagi RM10 tak? Kan allowance tambah-tambah. Contoh kan. Sebab itulah dalam ibadat, pastikan kita buat sesuatu itu dengan panduan yang Nabi ajar. Sebab tu ada 3 orang jumpa Ummahatul Mukminin. Dalam kes ini mereka jumpa dengan salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, bila tanya ibadat Nabi macam mana, mereka kata tak jadi, kita ni sikit ibadat. Ada seorang tu kata macam inilah, aku nak semayang je, tak nak buat apa dah. Ada seorang tu kata aku nak puasa hari-hari, tak nak buka-buka. Ada kata tak, aku nak duduk seorang-seorang, lantaklah dunia macam mana pun, gewel toksik, bini toksik. Nabi tegur perbuatan tersebut. Nabi kata, aku solat, ada masa aku tidur rehat. Aku puasa, ada masa aku berbuka. Aku juga kahwin. Sebab tu Nabi sebut hujung hadis tu, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kita ambil yang hak kahwin tu je. Dia sebenarnya Nabi nak ajar pada kita ialah ibadat kita biar mengikut kemampuan, dan juga ibadat kita mengikut it suit for ourselves. Kalau senang sebut, it suit for ourselves. Jangan bandingkan ibadat orang pencen dengan orang kerja.
Orang Pencen okeylah, dia lepas habis sembahyang subuh dia duduk atas tikar sembahyang sampai duha. Saya pegawai kerajaan, ada bos duduk sampai duha, esok dapatlah surat kita. Kan? Surat tu sebab lambat bersama. Kan? So apa ibadat saya? Ibadat saya bila saya duduk kat kaunter sebagai contoh, senyum, bagilah servis terbaik. Itu ibadat saya. Hak niaga nasi lemak, ibadat kau jual nasi lemak betul-betul, bagilah ikan bilis, jangan bagi kepala ikan bilisnya. Kadang-kadang tak ikan bilis, nampak? Kan? Ibadat itulah kita sedekah bagaimana meniaga karipap, pastikan inti kentang, bukan inti oksigen. Kenapa? Sebab Nabi mengajar kita sebegitu. Bersungguh-sungguh ibadat sesuai dengan keadaan kamu. Sebab tu bila mana ada sahabat tanya, ayu amali afdal, amal ibadat apa afdal? Nabi tengok dia ni kaki tak sembahyang. Dia ni mak ayah ada, tapi duk lepak kat luar, mak ayah tak jaga. Nabi kata apa? Birrul walidain. Hak seorang ni sebatang kara, single forever, apa pun tak ada. Nabi kata hampir jihad lah. Nampak tak? Sebab itu bila mana Nabi mengajar kita dalam aspek beribadat, yang penting, yang pertama, niat itu lillahi ta'ala. Kedua, buat berdasarkan kemampuan dan suit for ourselves. Nature kita dekat mana? Saya mungkin pegawai kerajaan, ustaz, maka ibadat saya begini, form and substance saya begini. Tuan-tuan yang businessman, ibadat tuan-tuan, kerja baik tuan-tuan, bagi gaji yang baik kepada staf bawahan. Staf pula apa ibadat, apa kebaikannya, kerja betul-betul dengan majikan. Kalau semua orang buat macam tu, aman tak dunia? Aman. Kalau peniaga pun buat macam tu, aman. Pelanggan pun buat macam tu, aman. Ni sekarang ni peniaga pun menipu, pelanggan pun menipu. Pelanggan menipu macam mana? Hang makan nasi campur, udang seluduk bawah nasi. Mi kan, ambil air udang berapa ketui sampai tumis udang 3 je bang, padahal ada lagi 3 ekor bawah tu. Ya. Dia kata peniaga menipu, hang pun menipu juga. Nasi separuh. Sebab tu semua orang kita, saya dan semua, saya seru hari ni, kita nak menjelang masuk Syaban, nak ke Ramadan, kita jadi orang yang makin baik. Contoh ikutan dia siapa? Contoh ikutan tak lain tak bukan apa yang baginda Nabi SAW tunjuk pada kita. Bagaimana nak tahu? Kena main masjid lah mengaji. Kan? Nak tahu sendiri itu bukan tak boleh. Boleh, tapi biasalah keterbatasan yang ada. Masjid rakam, nanti balik share, pahala banyak. MLM ini, MLM duit nak, MLM pahala tak nak. Join masjid punya media sosial. Ini subscribe TikTok lain, tak subscribe account lain, subscribe masjidnya. Dia baca ustaz hari ni tazkirah, geram. Saya tazkirah Jumaat macam ni sebab santai-santai. Tahu dah korang tidur kan waktu buat khutbah. Jangan tidur waktu khutbah. Kita kena buat, insya-Allah. Kalau semua orang ada niat untuk buat baik, ada niat untuk berubah, kita berdoa kepada Allah agar perubahan ini Allah Ta'ala bagi, insya-Allah kita sama-sama. Saya doakan kepada semua dan semua pun doakan kepada saya agar kita jadi orang yang terbaik. Tak dapat baik kat dunia pun okeylah, biar Allah Ta'ala bagi kita kebaikan di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan, kurniakan kepada kami kebaikan dunia, kurniakan kami juga kebaikan akhirat. Yang paling kami nak, hindari kami daripada azab api neraka. Saya berterima kasih, insya-Allah. Moga-moga ada kebaikan untuk semua yang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang saya mohon ampun dan maaf. قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.